Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati, di mana juga berada. Saya Mas Abayu. Hari ini saya akan sambung episod yang terakhir dalam topik Dajjal. Dan setelah kita berlalu dengan 7 hari berturut-turut tak berhenti, maka sampailah saatnya untuk kita merumuskan, untuk saya merumuskan kepada tuan-tuan dan puan-puan topik yang sangat penting, topik yang sangat dekat dengan diri kita dalam suasana akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Macam mana bulan puasa? Macam mana dengan keluarga? Bapa-bapa yang di Indonesia bagaimana? Sehat? Kabarnya di Indonesia semakin gawat dengan jumlah-jumlah kematian, jumlah yang dijangkiti dengan penyakit coronavirus. Jadi sementara ada ruang dan ada masa ini, dalam waktu yang masih diberikan oleh Allah untuk kita semua, saya Mas Abayu ingin mengambil kesempatan atas apa yang telah saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk saya rumuskan pada hari ini. Untuk saya rumuskan pada hari ini realitinya, hakikat yang perlu kita fahami, apa yang perlu kita lakukan, dan yang paling penting sekali, kita dah tahu. Itu yang paling penting. Kita dah tahu, dan apakah langkah yang perlu kita lakukan pun kita dah tahu sebenarnya. Dan saya telah pun mengajak tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, untuk sama-sama kita bergabung, sama-sama kita mulakan langkah-langkah yang mudah-mudahan kita dapat membuka titik yang baru, dan daripada situ, manalah tahu tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi tunggu kita. Manalah tahu dengan rezeki kita usaha begini, kita telah pun mempersiapkan diri kita, kita dah mempersiapkan jemaah-jemaah kita, yang akan menjadi satu tunjang kepada kebangkitan peradaban baru di akhir zaman, menjadi tunjang kepada realiti akhir zaman dan hakikat yang ada di dalam Al-Quran, di mana Allah telah mewariskan dunia ini kepada hamba-hambanya yang soleh, yang beriman dan bertakwa, untuk kita nafikan apa juga fitnah-fitnah dan apa juga tuduhan-tuduhan yang telah dilemparkan oleh iblis laknatullah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tidak ada lagi persoalan-persoalan yang saya tambah-tambah ataupun untuk saya kupaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya nak perincikan saja, saya nak perincikan apa yang telah saya sampaikan. Saya sebenarnya semakin penat tuan-tuan dan puan-puan, letih dah. Janggut ni pun dah tak cukur dah ni, dah tak di trim. Kerana letih, bukan letih bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, tapi letih memikirkan begitu banyak lagi situasi-situasi yang ada di sekeliling kita, yang mana saya tidak mampu untuk melihatnya lagi, dan tak mampu hanya mendiamkan diri tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah nak bergerak, saya dah nak bertindak. Setelah sekian lama saya duduk dalam situasi yang dikatakan situasi penuh dengan lumpur, duduk di dalam lumpur, bergelumang dengan lumpur-lumpur yang ada di sekeliling, maka saya dah rasakan inilah tepat waktunya. Setelah melalui begitu banyak rintangan-rintangan hidup, begitu banyak liku-liku yang perlu saya fahami dan perlu saya lalui, maka hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya dah ambil ketetapan. Dah ketetapan saya
pegang dah lama. Cuma ketetapan hari ini adalah ketetapan fizik, ketetapan bagi diri Masa Bayu untuk melaksanakan apa juga impian yang ada dalam diri. Apakah impian saya, tuan-tuan dan puan-puan? Impian saya ingin membuktikan, sebagaimana iblis ingin membuktikan bahawa kita manusia adalah makhluk yang tidak sesempurna yang dikatakan oleh iblis. Itu yang beliau ingin buktikan. Tapi impian saya adalah untuk membuktikan bahawa beliau salah. Impian saya adalah untuk membuktikan bahawa apa yang beliau nyatakan itu tidak benar. Saya ingin menjelaskan kepada beliau, yakni iblis laknatullah, bahawa anda salah. Anda telah pun meletakkan suatu rasa bukan pada tempatnya. Kerana pada siri yang ketujuh ini saya bercakap terus dengan iblis laknatullah. Wahai iblis, wahai Dajjal laknatullah yang sedang menonton channel Masa Bayu, saya tahu anda sedang memhati saya. Saya tahu anda sedang menilai apa yang sedang saya sampaikan. Jika saya telah pun menyatakan kepada yang lain-lain tentang siapakah diri anda yang sebenar-benarnya, bukan atas tujuan saya untuk melawan ataupun menentang kamu atas faktor diri kamu, fizik kamu, tetapi saya menentang kerana saya kasihkan kepada semua yang ada di sekeliling. Wahai iblis, kamu juga makhluk Allah. Kamu juga tidak akan dapat mengatasi apa yang telah Allah tetapkan. Sampailah masa untuk kamu bertaubat. Sampailah masanya untuk kamu tunduk semula kepada Allah, kerana kamu juga adalah makhluk yang sangat mulia di sisi Allah pada satu waktu dahulu. Janganlah lagi diteruskan segala apa onak yang telah dilakukan. Terimalah hakikat. Apa lagi yang ingin dibuktikan? Bukankah Allah itu maha sempurna atas segalanya? Kasih dan cintamu kepada Allah, Masa Bayu tidak pernah nafikan. Tetapi Masa Bayu ingin menyatakan dengan jelas kepadamu, wahai iblis, cinta dan kasih itu adalah dengan tunduk kepada Allah atas segala perintah. Kerana Allah tidak akan pernah memberikan kita apa juga perkara, apa juga perintah, kecuali perintah itu atas perkataan pernyataan yang membawa kita kepada rahmatnya. Maka wahai iblis, bahasa saya bermula dengan bahasa yang penuh dengan memohon, meletakkan kelembutan pada permulaannya. Maka saya bermula dengan lembut kepadamu, wahai iblis. Saya membuka diri saya dengan lembut untuk mengajak kamu kepada kebenaran, tinggalkan kebatilan. Namun jika kelembutan itu tidak lagi mampu merubah apa yang telah kamu lakukan di atas muka bumi, Masa Bayu akan merempuh kamu dengan kekerasan. Masa Bayu akan mula bergerak dengan ketegasan. Kerana Masa Bayu berpegang kepada Al-Quran yang tidak dapat kamu nafikan. Maka sebelum Masa Bayu melakukan tugas dengan ketegasan, wahai iblis, ingat pesan. Dan ingatlah pesan sebagaimana yang telah Allah sampaikan. Apabila datang yang hak, kebatilan itu akan pergi, wahai iblis. Kembalilah kepada realiti, kerana tidak semua akan dapat kamu takluki. Kerana manusia akan kembali semula menyedari hakikat bahawa mereka berada dalam dunia khayalan, dunia fantasi yang telah kamu reka buat selama ini. Mereka akan bangun, wahai iblis.
Mereka akan kembali mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan kembali menjadi makhluk yang telah Allah janjikan dengan syurga-syurga yang mengalirnya di dalamnya sungai-sungai nikmat yang kekal buat selama-lamanya. Bukankah kamu pernah melihat, pernah menyaksikan dan pernah menjelaskan bahawa betapa Allah itu maha agung? Maka itu buat kali yang ketiganya dan seterusnya, dan khusus buat kali yang terakhirnya kepada kamu, wahai iblis, wahai Dajjal, laknatullah, masanya telah sampai untuk kamu menyerahkan apa yang bukan milik kamu. Serahkanlah kembali semuanya atas ketentuan Allah yang Maha Esa. Semoga pesanan ini dapat kamu fikirkan, dan semoga pesanan ini jangan kamu abaikan. Maaf ya tuan-tuan dan puan-puan, cakap sekejap dengan iblis. Kena beri pesan juga ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana kisah hari ini, kisah selama 7 hari adalah kisah tentang iblis. Beliau adalah penguji kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Beliau tidak ada apa-apa kuasa. Beliau tidak memiliki apa-apa daya sekiranya kita berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hidup kita ini adalah suatu rezeki, suatu peluang, satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita abaikan, jangan kita sia-siakan. Maka dalam perjalanan kita di atas muka bumi, bermula daripada tiada kepada ada dan akan kembali tiadanya kita. Dan pada saat kita tiada di dunia, kita akan diadakan, dikembalikan di akhirat. Maka saat itu akan tiba dan pasti akan tiba. Tidak akan ada suatu perkara yang boleh kita nafikan bahawa sesungguhnya akhirat itu benar. Kita beriman kepada akhirat dan kita beriman kepada realiti yang telah Allah sampaikan, adanya kiamat. Jangan persoalkan bilakah kiamat akan berlaku, kerana sesungguhnya kiamat itu atas rahsia Allah yang tidak ada siapa tahu. Janganlah dicari-cari tanda-tanda kiamat. Janganlah rungkai-rungkai di manakah, bilakah akan berlakunya kiamat. Kerana kiamat akan berlaku bila-bila masa tuan-tuan dan puan-puan. Maka letakkan dalam diri kita satu perkara saja apabila berbicara tentang kiamat. Apa dia? Yakinlah kiamat akan berlaku pada bila-bila masa. Janganlah tercari-cari bila, tetapi kita sentiasa bersedia dan sentiasa bersedia setiap masa kiamat akan berlaku tiba-tiba. Jadi tak perlu lagi nak fikir, tak perlu lagi nak cari tanda-tanda dan sebagainya, kerana Allah tidak suruh kita membuang masa dengan sedemikian. Allah suruh kita makmurkan, berjalan, kerana kita ada tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Wahai jin dan manusia, ya ayuhan nas, ya ayuhal lazi, orang-orang yang beriman, wahai manusia dan wahai jin sekalian, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi perkara-perkara yang boleh kita nafikan. Masa Bayu dah menjelaskan sejelas-jelasnya dalam setiap perkara untuk masing-masing mengambil ketetapan yang telah dinyatakan semalam. Ketetapan yang perlu ada dalam setiap diri, dalam setiap jiwa manusia di atas muka bumi. Seruan saya bukanlah hanya untuk kamu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan saya bukan hanya untuk kamu, wahai orang-orang yang berada di atas muka bumi, yakni manusia. Tetapi seruan saya ini adalah untuk diri saya dan semua, tidak kira di mana juga berada. Manusia apakah anda, di manakah tempat duduknya
Di manakah ruangnya? Apakah bahasanya? Apakah kepercayaannya? Kerana perjalanan kita akan berakhir dalam waktu bila-bila daripada sekarang. Kepada pemimpin-pemimpin yang ada di atas sana, ingatlah, tempat yang dimiliki itu hanyalah sementara. Janganlah duduk dengan merasakan akan kekal buat selama-lamanya. Jika kamu seorang pemimpin yang berada atas singgah sana yang melenakan diri, maka saatnya untuk sedar bahawa itu tidak akan kekal dan akan diadili. Memimpinlah dengan adil, memimpinlah untuk kesejahteraan, jangan membawa kebinasaan. Kepada ilmuwan-ilmuwan yang ada di luar, janganlah kamu duduk dalam mimpi dan memberikan mimpi kepada yang lain. Janganlah kamu mengada-adakan perkara-perkara yang tidak ada dalam urusan Allah dan Rasulnya di atas muka bumi. Wahai ilmuwan-ilmuwan yang ada, janganlah kamu sekali-kali merubah apa yang telah lengkap, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ketetapan yang tidak ada ubahnya, yakni dalam Al-Quran. Maka itu, wahai ilmuwan-ilmuwan semua, Masa Bayu ingin mengajak, ingin menyatakan dengan jelas bahawa masa untuk melengkapkan perjalanan, masa untuk memilih hakikat di manakah akhirnya nanti kehidupan adalah sesuatu yang tidak dapat lagi dielakkan. Maka pesan Masa Bayu, jangan pilih jalan yang akan dilaknati oleh Allah, kerana itu jalan hitam sehitam-hitamnya dan azab seazab-azabnya. Maka begitu juga kepada mereka-mereka yang sedang menguliti dunia mereka dengan kemewahan-kemewahan yang ada di atas muka bumi, yang sedang menyusun penderitaan-penderitaan atas laba-laba yang tidak mempunyai erti. Jiwa penuh dengan segala kesumat-kesumat, tamak haluba dengan harta yang sebenarnya sementara. Kekayaan yang kamu miliki itu bukanlah realiti. Kekayaan, harta benda dan segala perkara itu akan menjadi api. Api yang akan membakar kamu apabila sampai masanya nanti. Maka itu, Masa Bayu juga ingin berpesan kepada kamu, wahai hartawan-hartawan dunia, wahai mereka-mereka yang sedang menguasai ekonomi-ekonomi yang tidak adil kepada semua, Pulangkanlah semua apa yang bukan milik kamu. Jauhkanlah diri kamu daripada riba-riba, daripada segala perkara yang membuat celaru. Masa Bayu dah pesan, dan Masa Bayu terus berpesan, kerana masa untuk kamu sedang dalam hitungan. Kamu tidak akan mempunyai tempat di sisi Allah dan sisi junjungan besar Nabi Muhammad SAW jika penentangan itu yang kamu pilih. Dan ini pesan dan ini peringatan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hari yang penuh dengan segala rasa, penuh dengan segala jiwa, penuh dengan segala suasana yang sebenarnya membawa kita kepada satu perkara. Apa dia? Iaitu kita dan kita. Kenapa Masa Bayu sebut 3 kali kita? Kerana masa inilah akan tentukan nasib kita.
Kerana pada hari inilah akan memberikan kita ruang ke manakah akhirnya. Dan yang ketiga kita itu tadi, adakah ini pilihan ataupun ini jalan yang akan menentukan sama ada azab, sengsara atau kebahagiaan yang kekal buat selama-lamanya. Kita yang kena pilih, dan pilihan hanya ada satu saja tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pilih jalan yang telah Allah redai, jalan yang telah dituntun oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Itu sahaja pilihan tuan-tuan dan puan-puan, tak ada pilihan lain. Kerana apabila bermulanya perjalanan alam pada yang terakhir, membawa kisah kepada kisah topik iblis yang saya rumuskan, maka amat jelas kebatilan akhirnya akan kecundang. Jangan lagi kita memilih kebatilan. Tuan-tuan dan perempuan yang memilih kebatilan untuk bersama dengan iblis, tuan-tuan dan perempuan tidak akan terkecuali dari segala hentaman daripada mereka-mereka yang memperjuangkan jalan kebenaran. Saya dah beri peringatan kepada iblis, saya dah beri peringatan kepada dajjal-dajjal kecil. Maka tuan-tuan dan perempuan, peringatan ini datang kepada diri kita pula. Peringatan kepada diri saya, peringatan kepada diri tuan-tuan dan perempuan, dan peringatan kepada semua umat manusia. Ingat, masa Bayu bukan bergurau senda. Masa Bayu bukan nak bawa cerita-cerita penglipu lara. Masa Bayu menggenggam, menghimpun dan meletakkan Al-Quran. Al-Quran yang akan berada di atas seluruh alam maya, alam nyata. Al-Quran yang akan menerangi kegelapan buat semua. Maka peganglah, fikirkanlah dengan jelas, jangan sampai terlambat, jangan sampai tertinggal, jangan sampai nanti kita menyesal sebagaimana kisah yang berlaku kepada kaum-kaum Nabi Nuh alaihi salam. Semalam saya telah jelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan, dunia telah pun diseliputi dengan banjir lautan yang tidak ada satu inci yang tidak tenggelam. Lautan fitnah yang telah dijalankan oleh dajjal-dajjal kecil atas arahan dajjal besar, King of Dajjal, yakni Iblis laknatullah. Dunia sedang tenggelam, sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam. Maka apa yang berlaku kepada mereka-mereka yang tidak mahu menaiki bahtera Nabi Nuh, mereka musnah dan pupus daripada perjalanan. Maka tuan-tuan dan perempuan, pilihlah bahtera yang akan melepaskan kita daripada lemas fitnah. Lautan fitnah sedang bergelora untuk menelan setiap satu jiwa manusia. Maka itu tuan-tuan dan perempuan, inilah bahtera yang akan menyelamatkan kita. Inilah bahtera yang akan mengeluarkan kita daripada lemas, daripada situasi yang akan menyebabkan kita menjadi sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam. Berapa ramai yang mengikut Nabi Nuh? Apa yang berlaku selepas peristiwa Nabi Nuh? Selepas peristiwa banjir besar, maka berubahlah pola, berubahlah segala status yang ada di atas muka bumi, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kehebatan-kehebatan teknologi-teknologi sebelum itu telah musnah,
telah tenggelam. Tidak mampu lagi ia bangkit, tidak mampu lagi ia bangun daripada peristiwa banjir besar. Mereka meyakini mereka mampu lari ke tempat yang tinggi apabila banjir itu datang. Malah lebih dahsyat, keluarga Nabi Nuh AS juga ada yang menolak beliau daripada realiti kebenaran. Mereka tidak meyakini berita yang disampaikan oleh Nabi Nuh AS. Pasti gila Nuh ini, sebab mereka tak kata dia Nabi, dia kata Nuh. Adakah banjir akan berlaku di atas muka bumi? Apa dia gila? Kerana Nabi Nuh membina bahtera di atas tempat yang tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Tak masuk akal, tak terjangkau oleh akal manusia pada saat itu, kecuali sebahagian daripada mereka yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dan begitu jugalah dengan makhluk-makhluk yang lain. Sepasang demi sepasang telah pun masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam untuk diselamatkan. Untuk diselamatkan daripada bencana banjir. Dan mereka yang engkar, mereka yang mengejek-ngejek Nabi Nuh alaihi salam, mereka yang menyatakan dia gila, yang mereka mengatakan bahawa dia tidak betul, bersorak-sorak ketawakan Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa saya bawa kisah ini, tuan-tuan dan puan-puan? Merumuskan kisah akhir zaman. Zaman yang kedua, zaman yang melengkapkan segala perjalanan manusia, kerana kisah Nabi Nuh alaihi salam adalah zaman awal permulaan kepada kehidupan manusia di atas muka bumi. Maka saya melengkapkan kisah kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan membawa kisah Nabi Nuh alaihi salam. Maka segala haiwan telah berhimpun di dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam tanpa ada pertelingkahan. Tidak ada di antara mereka yang saling bercakaran, tetapi semua tertib masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh atas perintah Allah. Maka mereka semua telah diselamatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku kepada yang lain yang mengejek-mengejek, mereka telah pun menjadi orang-orang yang rugi. Apabila datang saja banjir besar mula meliputi, mereka mula terlari-lari mencari tempat yang tinggi. Namun apa yang berlaku? Gunung yang tinggi juga telah pun tenggelam dengan banjir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlayarlah Nabi Nuh alaihi salam dengan bahteranya, dan daripada situ bermulalah peradaban yang baru kepada kita, yakni manusia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, berbalik kepada kisah Nabi Nuh alaihi salam, maka kita sedang melalui proses yang sama. Masa Bayu berpesan kerana itulah penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah saya gila sebagaimana kisah Nabi Nuh? Adakah saya ini orang yang sasau, tak masuk akal atas apa yang saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan selama ini, dan hari ini khususnya? Banjir besar telah berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi banjir yang sebesar-besarnya sedang menuju kita, tuan-tuan dan puan-puan. Banjir yang akan menenggelamkan manusia bukan hanya dengan fitnah, bukan lagi fitnah yang akan membanjiri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Banjir fitnah dah berlaku, tetapi banjir yang akan datang adalah banjir yang akan melengkapkan segala perjalanan alam semesta. Kiamat, gendang kiamat sedang bergema, tuan-tuan dan puan-puan. Maka selamatkanlah diri kita, selamatkanlah anak-anak kita, isteri-isteri kita, dan sesiapa yang kita kasihi daripada banjir besar yang akan datang pada bila-bila masa daripada sekarang.
Masa bayu bukan peramal masa depan. Masa bayu bukan hujung pak belalang. Masa bayu menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada lagi masa untuk bergelak ketawa sebenarnya dengan apa yang saya sampaikan. Tidak ada masa lagi sebenarnya kalau mahu difikirkan untuk mencari benar atau benar apa yang saya sampaikan. Kerana apa yang saya sampaikan rujuklah di dalam Al-Quran. Ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak ada apa-apa lagi. Kita tidak memiliki apa-apa lagi. Kita hanya ada satu perkara saja. Satu saat saja yang kita miliki dalam masa ini, dalam zaman ini, adalah sesuatu yang sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Adalah sesuatu yang tak mampu kita bayar kembalikan lagi. Iaitu kita telah pun memiliki masa yang masih kita miliki, walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat singkat, yang kita tidak tahu bila masa ini akan pergi selama-lamanya. Masa berjalan terus, tetapi apabila sampai kepada titik akhir masa, di manakah tuan-tuan dan perempuan pada saat itu? Apa lagi yang masa bayu nak sampaikan dia? Apalagilah masa bayu nak cakapkan. Saya menerima begitu banyak komen-komen yang semakin jelas. Ramai yang dah bangun daripada tidur rupanya. Dulu masa bayu berjalan di atas muka bumi, jenuh mengetuk, jenuh bercakap, jenuh menggoyangkan badan, sampai tahap nak simbah air rasanya supaya bangun daripada tidur. Inilah hikmahnya apa yang berlaku dengan suasana di dunia pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Allah buka satu ruang untuk kita, buka channel Masa Bayu, dapat berikan tumpuan. Saya pun dapat ruang untuk saya dapat berhadapan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan rencana saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak tahu apa-apa. Saya tidak menjangka bahawa saya akan mula bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam suasana sebegini. Apabila saya mulakan channel Masa Bayu dengan kisah akhir zaman, saya berada di Balkan. Dalam suasana saya mengasingkan diri daripada yang lain. Saya dah letakkan diri saya tidak akan lagi membuat apa-apa pada saat tersebut. Tetapi apabila saya fikirkan, dan saya tidak boleh berhenti, lalu saya buka kisah akhir zaman kepada tuan-tuan dan puan-puan. Namun ianya tidak memberikan nilai yang sebenarnya yang saya inginkan. Dan apabila datangnya wabak pandemik COVID-19, saya telah kembali ke Malaysia sebelum berlaku peristiwa yang mana hari ini tak mampu kita pergi ke mana-mana. Maka daripada situ, tuan-tuan dan puan-puan, rupanya Allah mengatur, dan pasti Allah yang mengatur. Kita dapat luangkan masa bersama-sama dalam suasana hari ini. Dan lebih-lebih lagi, tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang berada dalam bulan Ramadan, bulan mulia, bulan yang mana turunnya Al-Quran, bulan yang turunnya cahaya menerangi kegelapan. Bukankah apa yang telah saya sampaikan ini semua berpandukan kepada Al-Quran? Bukankah cahaya itu telah mula terserlah di dalam diri kita apabila kita mula membicarakan dengan sebenar-benarnya realiti akhir zaman? Tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kitalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikurungnya kita, dengan diletakkan kita dalam suasana hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan dapat sama-sama merungkai, dapat sama-sama memahamkan realiti yang selama ini kita tidak sedar. Bersyukurlah kita dengan apa yang telah Allah berikan. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan,
telah lengkap semua kisah-kisah yang saya sampaikan tentang Dajjal, tentang Iblis, tentang peranan-peranan yang akan dilakukan, kaedah-kaedah yang dilakukan oleh beliau, kaedah yang dilakukan oleh Dajjal-Dajjal kecil. Apakah langkah-langkah yang akan diambil, apakah nilai-nilai yang mereka gunakan, telah pun saya perjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maka untuk itu, apa lagi yang mampu saya sampaikan? Apa lagi yang mampu saya lakukan, tuan-tuan dan puan-puan? Beritahulah apa yang saya perlu buat lagi. Saya dah bercakap, saya dah menyampaikan. Nak kata letih, salah. Tapi tak boleh bercakap terus, tuan-tuan dan puan-puan. Dah sampai masa untuk kita laksanakan apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan, yang kita dengar, yang kita selama ini letak dalam diri kita untuk menjadikan diri kita sebagai pejuang kepada perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mulakan. Kita kena bangun daripada sekarang. Saya sekali lagi menyeru tuan-tuan dan puan-puan, ambillah ketetapan. Kita sama-sama berjalan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, selepas tamatnya PKP, tamatnya lockdown, memang saya ada urusan di luar negara yang perlu saya selesaikan, yang perlu saya lengkapkan kerana saya pulang ke Malaysia atas urusan kerja, tetapi akibat daripada perancangan perancangan Allah, hikmahnya saya tidak dapat bergerak ke mana-mana. Namun selesai saja urusan PKP, saya akan bergerak semula, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah tujuan saya bergerak? Bahtera dah nak belayar, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, naiklah bahtera saya. Bahtera yang akan membawa kita kepada dunia yang penuh dengan realiti. Maka untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menjalankan satu program seminar, conference yang akan meletakkan satu proses dengan cara yang ilmiah. InsyaAllah saya akan buat program ilmiah selama 2 malam 3 hari. Saya akan pilihlah tempatnya, mungkin di Kuala Lumpur, untuk saya dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mana ingin sama-sama dengan saya bergabung, mana yang ingin duduk dan bekerjasama dengan saya, yang ingin menjelaskan posisi tuan-tuan dan masing-masing kepada saya, apa yang mampu kita lakukan. Saya ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan hadir di dalam seminar ini, yang mana saya akan bentangkan dengan jurnal. Saya akan adakan agenda-agenda ilmiah untuk kita perjelaskan, untuk kita meletakkan proses dan menyusun apakah yang akan kita boleh lakukan daripada usaha-usaha, daripada apa yang telah saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan juga apa yang telah pun tuan-tuan dan puan-puan miliki selama ini. Maka dalam seminar itu nanti kita buatlah perjanjian yang akan mengikat kita atas satu jalan sahaja. Apakah jalannya? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada kesempatan, dan mohon adakan kesempatan, hadirlah seminar ini, kerana saya tidak akan mengulangi seminar yang sama untuk kali yang kedua. Kerana selepas seminar itu nanti saya akan mula bergerak dengan sesiapa sahaja yang bersama-sama dengan saya. Dan mana yang tidak mengikuti saya, ataupun tidak mahu, ataupun mempunyai urusan-urusan yang lain, saya tidak ada paksaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika benarlah apa yang tuan-tuan dan puan-puan nyatakan dalam diri tuan-tuan dan puan-puan selama ini, jika benarlah impian-impian yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan ianya menjadi kenyataan, marilah kita sama-sama bincangkan. Marilah sama-sama kita susunkan, dan ia akan kita jadikan sebagai satu wadah, manifesto kita, urusan kita, dan lebih-lebih lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangan lagi kita duduk menanti-nanti, tetapi kitalah yang akan melengkapkan perjalanan yang selama ini ternanti-nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini saya tak mahu bercakap panjang lagi. Saya dah sampaikan pesan, saya dah berikan peringatan. Maka untuk itu, untuk merumuskan semua apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, melengkapkan daripada episod yang pertama sampai episod yang ke-7 hari ini, ingin saya lengkapkan lagi, meringkaskan lagi, iaitu pesan saya kepada iblis telah saya pesankan. Pesan saya kepada dajjal-dajjal kecil telah pun saya sampaikan. Pesan saya kepada wahai orang-orang yang beriman telah saya sempurnakan. Pesan saya kepada ya ayuhan nas telah saya nyatakan. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya Masa Bayu sekali lagi ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas segala sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Namun begitu, ianya tidak cukup dengan sokongan pernyataan. Saya memerlukan sokongan secara nyata, fizikal, tindakan-tindakan yang boleh menghasilkan apa juga perkara yang kita impikan. Mohon maaf kepada mereka-mereka yang merasakan diri saya terlalu lantang menyatakan tentang soal-soal kebatilan. Mohon maaf kepada mereka yang terasa dirinya seolah-olah dipersalahkan. Kerana Masa Bayu tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Dan Masa Bayu tidak tahu menyimpan walau sebesar zarah kebatilan. Maka bukan atas tujuan untuk menjadikan diri sesiapa itu hina dina, bukan tujuan untuk meletakkan sesiapa itu tinggi derjatnya, tetapi untuk menjelaskan bahawa mereka-mereka yang sentiasa berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia akan membuka jalan. Maka ambillah langkah itu tuan-tuan dan puan-puan. Dan salam dan selawat saya kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya Masa Bayu telah menyampaikan apa yang perlu disampaikan wahai junjungan sekalian alam. Apa yang dinyatakan, apa yang dipesan telah pun Masa Bayu sempurnakan. Maka untuk itu Masa Bayu ingin minta satu perkara, iaitu perkara pelepasan. Lepaskanlah diri ini daripada segala perkara yang telah pun diamanahkan. Kerana Masa Bayu ingin kembali, Masa Bayu ingin melelapkan mata setelah lama tidak mampu melelapkan untuk mendapatkan ketenangan. Berikanlah peluang kepada Masa Bayu untuk kembali kepadamu ya Allah, ya Rahman, kerana telah lama berjalan. Dah letih dah Masa Bayu dengan segala suasana yang ada di hadapan. Masa Bayu dah cuba macam-macam ya Allah. Masa Bayu dah buat macam-macam apa yang diperintah. Masa Bayu tak tahu apa lagi yang nak disampaikan kepada mereka ya Allah. Segala bukti bahawa Maha benar, Maha suci Engkau ya Allah telah Masa Bayu cuba letakkan di dalam jiwa-jiwa manusia ya Allah. Manusia dah mula menerima hakikatmu ya Allah. Masa Bayu cuba sedaya-daya upaya apa yang telah diamanah. Masa Bayu tak punya apa-apa melainkan memiliki ihsan kasih sayangmu ya Allah. Masa Bayu mohon direhatkanlah Masa Bayu daripada perjalanan ini ya Allah. Masa Bayu letih ya Allah. Masa Bayu penat ya Allah. Masa Bayu tak buat putus asa ya Allah. Masa Bayu rindu Allah. Masa Bayu rindu Allah. Masa Bayu nak pulang ya Allah. Tak tahan dah. Masa Bayu tak tahan ya Allah.
Selamatkanlah umat-umat, ya Allah, umat-umat baginda Rasulullah. Namun bawalah pulang Masa Bayu, ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maafkan saya tak daya lagi nak bercakap apa-apa sebenarnya. Saya dah tak mampu nak cakap apa-apa dah. Saya dah penat. Saya tak tahu apa lagi nak cakapkan. Tapi saya tak boleh berputus asa, tuan-tuan dan puan-puan. Selagi ada nafas, selagi ada nafas, maka Masa Bayu akan terus berusaha. Masa Bayu takut pada azab Allah, takut kepada neraka Allah. Ya Allah, jauhkanlah Masa Bayu daripada azabmu, ya Allah. Jika Masa Bayu telah membuat salah, ya Allah, selama ini, ampunkanlah Masa Bayu, ya Allah. Ampunkanlah anak-anakku, isteri-isteriku, dan mereka-mereka yang bersamaku, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu saya, Masa Bayu, sekali lagi mengucapkan selamat keberkatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya, Masa Bayu, mengundur diri untuk siri kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.